Tapi kalau jujur dengan pasangan nanti mulalah merajuk lah. Awak masak tak sedap, masak sendiri. Jadi macam tu. Biasalah tu. Pandai-pandai lah. Hai guys, bersama dengan aku Rudy dan juga rakan-rakan aku. Hari ni kita akan berbicara dalam Memang Sembang, bukan Sembang Sembrono. Dan hari ni aku bukan saja berseorangan. Aku ada ajak member lah untuk nak cakap pasal topik yang sedikit hangat hari ni. Aku ada Arini. Hai Arini. Hai. Sihat ha? Hat. Okay, thank you sebab join. Dan aku juga ada Fadila. Hai Fadila. Hai. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, great. Dan orang biasalah, kalau ada perempuan mesti ada lelaki, takkan aku nak seorang-seorang ni kan sembang dengan perempuan. Memang kalah lah aku nanti. So aku ada Syafiq hari ni. Hai Syafiq. Hai. Ya, so nak tahu apakah topik kita pada hari ini? Ianya adalah berkenaan dengan kekeluargaan. Tapi sebelum tu, kita pun nak share lah juga dekat diorang, di mana baru-baru ni aku dan juga member aku yang lain ni, macam Rini dan juga Fadila dan juga Syafiq ni, kita orang ada tengok satu drama Melayu dekat View. Tajuk dia Isteri Misteri tau. Memang kena juga dengan topik kita hari ni. So di samping kita nak sembang pasal topik kita akan bualkan juga apakah intipati dalam Isteri Misteri ni. Okay, macam aku cakap tadi, kita dah tengok drama dekat View bertajuk Isteri Misteri, di mana kalau nak ikutkan drama ni dah ditayangkan sejak November yang lalu lah. Tapi korang boleh tengok dekat View. Drama tu dia pasal suami dia ni, dia nak kahwin lain. Tapi dia tak communicate dengan wife dia. Aku rasa salah dia dekat situ. Dia tak jujur dengan wife dia sampai dia kena menipu. Lepas tu menipu lagi, tak tutup salah dia. Oh. Tapi dia tak salah kan. Menipu untuk ni okey kan? Sebab tu lah dia jadi isteri misteri. Oh, betul-betul. Jadi Isteri Misteri ni dia mengisahkan seorang usahawan lah ataupun businessman yang berjaya, yang bernama Rizal. Okey, watak ni yang berlakon dalam cerita ni adalah Shahnaz Ahmad lah, yang sebagai Rizal tu. Dia seorang kaki perempuan, dan pada satu hari dia menerima satu ramalan lah daripada seseorang yang mengatakan dia ni akan dibunuh dalam kalangan isteri dia. So macam korang tiba-tiba ada stranger datang bagi tahu kau macam tu. So macam kau akan terfikir-fikir lah kan, betul tak? Jadi cerita ni yang dibawa ni tadi berkenaan daripada wahyu tu tadi ataupun ramalan yang diterima tu, dan macam mana dia nak rungkaikan siapakah yang akan membunuh dia. Adakah isteri dalam kalangan isteri dia ataupun ada orang luar sebenarnya. Genre untuk drama ni adalah komedi dan juga misteri. Tapi korang jangan, bila cakap misteri dia bukanlah cerita hantu tau. Maksudnya misteri ni yang tak terungkai. So sepanjang 10 episod ni diorang nak rungkaikan lah siapakah dalang di sebalik masalah-masalah yang ada dalam drama Isteri Misteri ni. So lakonan daripada Shahnaz Ahmad sebagai Rizal, Tizakiah sebagai Emma, Sharifah Sakinah sebagai Yati, Azira Syafina sebagai Lisa, dan Azhar Azmi sebagai Jun, dan ada beberapa lagi lah pelakon-pelakon lain yang menjayakan drama ni. So aku nak tanya dengan Fadilah dululah. Kalau you sendiri kan, maksudnya you dah tengok drama ni, you rasa storyline dia tu dekat dengan you ataupun dia macam ni macam exaggerate je kan dalam drama? Pada I sendiri macam, sebab I belum berkeluarga, so macam based on tengok dalam cerita tu lah, Isteri Misteri tu, dia macam suami dia ni ada je macam akal dia nak macam bagi tahu isteri dia, nak kena bagi tahu macam ni supaya isteri dia tu tak macam ada something lah, macam tak curiga dan apa semua. And then kalau dengan yang satu ni lain macam ni, and then dengan isteri dia tu pun layanan dia lain, yang ni lain. And then dengan anak dia pun, even dia ada banyak isteri pun, anak dia pun dia tak abai. So macam, tapi in my point of view, sebab tak rasa lagi macam mana berkeluarga sendiri tu, so macam macam tu lah. Bagi aku, penceritaan dia tak boring lah. Sebab dia daripada awal tu, kita macam dia dikenalkan kita dengan karakter wife dia kan.
Karakter wife nombor 1, wife nombor 2, wife nombor 3. Bila aku macam tengok yang nombor 1 tu, aku macam tak faham kenapa dia nak kahwin lain. Padahal wife nombor 1 dia macam cantik, macam berkerjaya. Diorang pun ada anak yang cantik kan, yang pandai apa semua. Walaupun adalah isu-isu dalaman keluarga dia kan. Lepas tu wife nombor 2 pula karakter dia lain, memang berbeza dengan wife nombor 1. Tu macam tak faham kenapa dia nak kahwin dengan wife nombor 2 dia, apa keistimewaan wife nombor 2 dia kan. Lepas tu yang nombor 3 ni faham, sebabnya yang ni macam famous sikit, macam influencer kan wife nombor 3 dia. Wife nombor 3 ni sebab famous, so orang benda tu terbongkar sebab fans dia yang macam bongkarkan sendiri. Faham tak? So benda tu memang berlaku dekat real life lah. Kalau kau seorang yang ada nama tapi kau tak jaga nama kau buat benda tak baik, so benda tu cepat je orang tahu kan. So tak lama pun kau nak sorok benda tu. Cuma itulah, macam aku cakap, kenapa lelaki ni nak kahwin lain sedangkan the wife tu dah memang perfect. Macam Shahnaz kan, dia rasa dia tak ada spark dengan wife dia kan. Dia macam dah rasa boring sebab dah banyak tahun dengan wife dia. Padahal benda tu sebab diorang tak communicate. Diorang macam masing-masing ada benda yang diorang tak puas hati tapi diorang tak cakap. Kau rasa pewatakan yang diorang bawa lah, maksud daripada watak utama, watak isteri pertama, kedua, ketiga dan juga watak-watak siapalah dalam cerita drama, dalam drama ni, apa yang kau boleh komen lah? Karakter yang diorang yang dibawa dalam cerita isteri-isteri ni, macam mana pembinaan karakter tu sendiri nampak lah. So pada permulaan episod kita boleh nampak dia tunjukkan karakter masing-masing, dan kemudian sepanjang episod tu dia akan tunjukkan bagaimana karakter tu berfungsi dan peranan dia setiap episod tu macam mana. So bagi aku dalam isteri-isteri ni, karakter yang bagi aku macam menghidupkan drama ni adalah watak Yati lah, yang dilakukan oleh Sharifah Sakinah. Dia memang betul-betul function lah. Bagi aku apa yang dia cakap tu adalah spontan lah. Tapi tak tahulah, bagi aku spontan lah. Tapi ada certain part tu yang dia bercakap, dia try hard untuk menjadi macam Kelakar. Bukan kelakar, dia try tu jadi rempit lah. Tapi tak sampai. Dia macam kau macam aslinya tak payah buat kau sebut benda macam tu kan. Sama juga macam Syafiq cakap tadi kan. Sharifah Sakinah ni dia ada part yang tak perlu pun karakter macam tu. Macam tak kena tempat lah, tak kena situasi, nak rempit-rempit sangat kan. Lepas tu lagi satu watak yang aku suka, anak dia yang kecil tu. Dia nampak matang tau, walaupun dia paling kecil, tapi dia macam problem solver. Macam dia lagi pandai fikir daripada orang dewasa. Macam dia nasihatkan bapak dia, so bapak dia macam boleh terima pula nasihat dia, so baru terfikir macam ni kan. And sekarang ni kita nak cakap pula, nak sentuh sikit mengenai technical part lah dalam pembikinan drama Isteri-Misteri ni. Kau fokus tak untuk bahagian technical part dia? Adakah kau perasan something yang tak familiar ke? Maybe kau boleh share juga? Bagi aku sendiri, untuk technical part, apa yang aku boleh nampak, antara scene, antara shot dengan satu shot, dia ada macam ada senjang. Maksudnya macam contoh shot satu, Tizakiyah pandang kiri, dia tengah pandang kiri. Tapi bila masuk shot 2, bila masuk tukar shot 2, Tizakiyah pandang depan. Pada masa yang sama, shot 1, waktu tu Shahnaz Zaman tengah cekak pinggang. Tapi masa beralih kepada shot 2, Shahnaz Zaman dah pergi tempat lain. Tak cantik lah perolehan shot tu, maksudnya bagi akulah. Tapi mungkin dia ada sebab kenapa dia buat macam tu. Kita tak tahu. Ini apa yang aku ni lah. Mungkin editing lah kot. Ada part editing tu yang aku rasa macam bukan try hard, tapi dia macam, tapi sebenarnya editing macam tu memang sesuai lah untuk komedi. Aku faham je. Cumanya mungkin ada penonton yang akan tanya lah, kenapa edit macam tu macam tak okey je kan. Kalau korang perasan, setiap montage episod, diorang akan ada ring ataupun ada macam spotlight lampu dekat senjata yang keluar dekat frame tu. Kalau korang perasan lah.
is very minimal lah. Tapi untuk orang yang sedikit peka lah macam aku, macam okay, benda ni tak perlu pun, dia akan jadi funny juga at the end of the day kan. So tak perlu nak try hard sangat lah untuk editing part tu. Apakah take away ataupun message lah yang korang rasa macam benda ni bukan korang je, tapi orang lain yang tengok video ni pun akan macam ambil dia sebagai satu input yang positif untuk di-apply dalam kehidupan seharian? Pada akulah, sebagai isteri atau suami tu, kalau boleh jangan terlalu percaya dekat orang luar. Contohnya, bila kau ada masalah, kau macam nak cerita dekat orang lain. Sebaliknya, kau boleh je cerita dekat wife kau, so that masing-masing tu cari jalan macam mana nak atasi. Macam kalau dah tak suka, kalau ada masalah, bini masak tak sedap, okay, cakap dekat bini kan. So jangan cakap dekat orang luar. Macam bawa hal rumah tangga tu cerita dekat orang luar. Sebabnya benda tu kadang-kadang boleh menjatuhkan dia sendiri. Macam kita tak tahu orang luar tu ada niat apa kan. Tapi kalau jujur dengan pasangan, nanti mulalah merajuk lah. Awak masak tak sedap, masak sendiri. Dia macam tu. Biasa tu. Pandai-pandai lah. Bagi aku, kalau kadang segelintir lelaki adalah perasaan nak kahwin banyak ke apa, 1, 2 ke apa. Nak kahwin banyak sekalipun, kalau minta persetujuan lah dengan isteri yang lain. Sebab bukan kahwin dulu baru minta persetujuan. Better minta persetujuan dululah. Tu yang pertama. Yang kedua, in case kalau macam dah kahwin banyak, kahwin 1 ke 2, 3 macam tu. Kalau setiap pasangan tu ada anak, better bonding dengan anak tu sama rata lah. Anak dengan isteri pertama macam ni, dengan anak sama juga dengan anak isteri dekat isteri kedua. So macam tak adalah berat sebelah, tak ada yang jealous macam tu. So bonding dengan anak, dengan kalau lelaki nak minta kahwin lain, minta persetujuan dengan isteri lain. Apa yang aku boleh cakap kan, sebab dalam drama ni nanti korang akan dapat tahu juga ada pasangan yang mungkin akan bercerai. Tapi aku tak boleh cerita lah ni siapa yang bercerai dengan siapa kan. Tapi akan berlaku lah. Cumanya apa yang berlaku benda tu sepatutnya macam saya cakap still hubungan sesama manusia tu jangan putus. Sebab apa? Sebab benda ni macam dia akan memburukkan suasana awkward bila dah jumpa dekat public apa semua kan. Kita boleh ambil contoh lah. Maksudnya even though you dah bercerai, tapi hubungan tu masih baik lah. Kalau korang perasan banyak sangat posting dekat social media akan mengangkat hubungan siapa ni, Norma Hakim dengan Meme, dan juga AB Abadi dengan suami dia tu kan. So diorang ni boleh dijadikan satu role model lah kalau korang macam dah berkahwin dan bercerai tapi masih menjalinkan hubungan kekeluargaan tu baik. So itu korang boleh jadikan role model lah. So apa yang penting katnya lah komunikasi. Walaupun dah bercerai, kalau komunikasi tu masih okey, hubungan korang insya-Allah lah akan okey. Kecuali kalau masalah yang korang buat tu memang masalah yang besar lah. Contohnya macam pembunuhan ke. Itu memang tak payahlah nak cakap baik-baik kan. So kau duduk dalam penjara, duduk diam-diam macam tu lah. Aku nak tanya jugalah, berapa rating yang korang nak berikan untuk drama Isteri Misteri ni? So aku nak mula daripada Fadilah. Berapa you nak bagi? Rating untuk Isteri Misteri ni aku bagi dalam 8/10. Syafiq? Aku rating untuk drama ni aku bagi 7/10 kot. Hari ni? Saya bagi 8/10. Kalau aku akan bagi dia, aku tak nak sama dengan Syafiq, so aku akan bagi lebih sikit, 7.5 lah per 10. Okay guys, thank you so much sebab sudi tengok kita orang sampai habis. And jangan lupa sekali aku nak war-warkan untuk korang tonton drama Isteri Misteri dekat view.com ni lah. And korang pun akan dapat tahu juga macam perjalanan cerita dia, apakah intipati yang korang boleh dapat daripada menonton drama ni. Sebab banyak mesej-mesej positif lah yang korang boleh bawa dan aku boleh apply dalam kehidupan seharian. And aku nak ucapkan terima kasih juga kepada Arini, Fadilah dan juga Syafiq sebab sudi teman aku untuk discuss topik kita pada hari ini. Okay, dan kepada korang yang mana kot lah ada idea yang bernas, topik apa yang boleh kami kupaskan lepas ni, jangan lupa tulis kat ruangan komen. Dan jangan lupa follow kami di Twitter, Facebook dan juga Instagram.
serta Telegram untuk keep updated konten-konten daripada kami yang akan datang lah. Okay, thank you so much guys. Kita jumpa lagi. Bye. Ada sesuatu dalam diri Encik yang hanya ada pada orang yang berjaya. Bos bukannya cakap bos takut dengan bini-bini bos ke? Lepas tu kahwin 2, tak cukup 2, 3. Brilliant. Kau pasang medal pun sengit. Minta maaflah Cik ni umur tak panjang. Cik akan dibunuh. Yang nak bunuh aku ni isteri aku lah. Tapi aku tak tahu bini yang mana satu. Saya bukan Rizal, don't worry. Yeah, man, I hope. Oh my God.